with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nazim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kama take the risk untuk buat kisah seram dalam bilik ni. Sebab malam tadi kita nak tidur, kita orang biasa tidur kat depan lah. Kama dengan kakak Kama tidur kat depan. And then ada satu bunyi bunyi memang dah lama gila tak dengar. Last dengar dekat rumah kita orang kat KL, mama ayah kita orang kat KL. And then dengar lagi sekali dekat sini. Kita orang siap bangun, buka lampu. Kita orang cari kat mana punca bunyi tu tau. Kat depan macam, bunyi dia kat dapur. Kita orang pergi dapur. Rupanya bunyi dia kat dalam bilik ni. Tapi kat atas bumbung lah. Guli kat atas bumbung. So, tikus ke main guli? Tapi sangat kuat dalam bilik. Tapi dia sekejap. Lepas tu kita tak dengar dah. So, Kama cerita waktu Cicak memberi salam pengenalan. So, kita cerita waktu siang lah. Saya tak berani nak cerita malam. Anyway, hari ni kita ada cerita seram daripada salah seorang subscriber kami yang berkongsi kisah pengalaman seram dia yang berlaku waktu dia bawa lori tengah-tengah malam, guys. Tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, sampai Kama cerita ni, Kama nak pakai mask sikit kat muka Kama supaya korang macam takutnya nak tengok muka Kama. Sebab dia macam hitam ya, dalam ni hitam. Ni mask hitam Kama nak pakai. Tapi this is not sponsored, saja nak pakai sebab dah lama tak pakai face mask. So, jom kita start bercerita. Subscriber Kama ni, kita bagi nama dia Udin. Bukan nama sebenar sebab dia minta Kama rahsiakan nama dia. And Udin berasal daripada Penang. So Udin nak kongsikan kisah seram yang Udin lalui sepanjang dia bawa lori. Udin ni hanya bawa lori dalam Malaysia dan Singapura je, guys. So kisah yang dia nak cerita ni berlaku pada 2022 waktu bulan September. Baru je lagi lah. Masanya Udin nak memandu dari Singapura ke Penang. So sampai je dia dekat Penang, masa tu dah petang dah lah. And dia nak balik ke rumah sebab dah seminggu dia makan tidur dalam lori je. Memang sangat letih, memang barai gila Udin kata. So inilah kehidupan yang bawa lori jauh-jauh tu kan. Barai gila Waktu sampai dekat office, diorang suruh Udin ni bawa lori ke arah jalan Pantai Timur. Tapi dia tolak lah trip tu sebab dah letih sangat kan. Dah seminggu dia asyik dalam lori je, ingat nak balik lah. Tapi tiba-tiba kawan dia yang kena ambil trip tu tolak trip tu sebab dia ada emergency lah. So Udin terpaksa lah ambil trip tu. So waktu tu dia ambil keputusan kena tidur lagi lah dalam lori ni. So Udin dengan kawan-kawan dia, ada 3 orang kawan dia. Dorang ni lah yang pergi trip sama-sama. Aku dah macam pakai misal. So Udin dengan 3 orang kawan dia, diorang ni lah yang akan pergi trip ikut arah Pantai Timur tu sama-sama. Kira diorang konvoi sama-sama lah. So sementara tunggu kawan-kawan dia ni sampai, Udin tidurlah dulu dalam lori. Lepas tu kawan-kawan dia sampai, kawan dia kejutkan dia. And diorang nak gerak sama-sama dah pergi ke Pantai Timur tu. So dia pun siap-siap lah mandi, terus konvoi 3 biji lori ni. Kira diorang 3 biji lori lah, asing-asing kan, bukan kita sama. Dan disebabkan diorang akan lalu jalan gerik. And untuk pengetahuan korang, jalan gerik ni agak bahaya nak memandu waktu malam. Jadi diorang pun konvoi lah
slow-slow. Waktu dalam perjalanan ni, Udin call kawan-kawan dia tadi. Kata, korang kita rehatlah kejap kat mana-mana, tepi jalan mana-mana ke sepanjang kat Bukit Gerik ni. Sebab Udin waktu tu dah ngantuk sangat-sangat. Jadi diorang ambil keputusan nak berhenti dekat tepi jalan lah, disebabkan diorang sebenarnya dah terlepas R&R, and tepi jalan yang diorang berhenti tu sebenarnya agak jauh dengan R&R yang diorang dah terlepas tu. So sampai je dekat tepi jalan tu diorang berhenti, diorang turun lah lori sambil basuh muka kan. Dengan air tu pun diorang basuh muka guna air mineral yang memang diorang bawa dalam lori. Lepas tu diorang sembang-sembang lah kejap kat bawah tu. So tengah syok sembang, Udin pergi naik atas kejap, dia nak pergi panaskan air kan. Dia memang selalu bawa dapur kecil lah yang boleh beli dekat Shopee tu. Memang selalu ada dalam lori. So dia pun pergilah panaskan air sebab nak buat kopi. Sebab dah ngantuk sangat kan. Okay, now muka kamar dah nampak scary tak? Macam bulan pula. Anyway, tengah diorang syok sembang sambil minum kopi waktu tu, memang Udin kata malam tu sejuk gila, kabus tebal. Waktu tu pukul 1.45 pagi tau. Tapi kabus dia dah tebal, memang sejuk. Lepas tu, tiba-tiba tengah syok sembang, dekat tepi jalan tu, diorang terdengar bunyi siren polis dari arah depan diorang. Makin lama, makin kuat, makin dekat lah dengar bunyi siren tu. Maksudnya bunyi siren tu akan lalu depan diorang tak lama lagi. Tiba-tiba ada satu van dari arah hadapan diorang jalan laju tau. Dia bagi high beam 3 kali. So diorang 3 orang ni pun tengoklah van yang lalu tu. Tapi yang peliknya tu bukan van ambulance, bukan van polis, tapi van jenazah. So waktu tu diorang bertiga ni terdiam sambil pandang each other. Lepas tu van tu lalu. And then kawan Udin cakap, tu van jenazah kan? And then Udin dengan kawan-kawan dia angguk je lah, tapi tak dapat nak cakap apa-apa. Lepas tu kawan Udin tu cakap lah, sepanjang kita lalu kat kawasan sini kan, mana ada kan kampung-kampung ke rumah-rumah kat tepi jalan ni. Van tu dari mana, nak pergi mana? Lepas tu masing-masing macam dah takut tau, tapi diorang cuba untuk beranikan diri. Lepas tu kawan Udin lagi seorang ni tanyalah, berani juga driver van tu dengan kabus tebal macam ni, dia boleh bawa laju pula tu. So waktu ni Udin dia just cakap, jomlah kita gerak dari sini, sebab dia dah rasa tak sedap hati kan. Jauh lagi ni perjalanan nak pergi ke Terengganu. Jadi diorang terus gerak daripada situ. Dalam perjalanan tu memang Alhamdulillah tak ada apa-apalah yang gangguan apa-apa. Cuma benda ni start waktu diorang berhenti dekat Jeli kat Kelantan kan. So waktu tu dah pagi and cuaca pun dah cerah. Diorang carilah kedai-kedai kampung yang ada dekat sekitar situ. So diorang pun nak pergi makan lah and sambung sembang pasal malam tadi. Siap-siap semua, diorang terus gerak. And perjalanan diorang agak jauh, masih jauh lagi, dan diorang sampai dekat Terengganu dalam pukul 3 petang tau. Waktu dah sampai tu, diorang tunggulah siap isi barang-barang semua. Lebih kurang 9.30 malam baru settle kerja lah. Waktu tunggu barang tu, diorang rehat lah nak tidur untuk ambil tenaga. Malam sekejap lagi nak balik pula kan. Dah siap semua, perut pun lapar. Tapi diorang hanya makan dalam lori je lah. Sebab dalam lori pun Udin cakap dah cukup untuk diorang makan macam Maggi, roti untuk just alas perut je. Dah siap-siap makan semua, diorang terus gerak. Waktu perjalanan balik ni, diorang bertiga berpecah. Udin jalan ke Negeri Sembilan, kawan yang lain ada hantar kat tempat-tempat lain lah. So waktu dia nak balik tu, Udin gunalah lebuh raya LPT, which is ke destinasi yang dia nak hantar tu. Dalam perjalanan tu, Udin rasa mengantuk jugalah. Sebab jalan sorang-sorang kan, tak ada kawan-kawan, nak konvoi sekali. Jadi agak boring kat situ. So, Udin pun buka tingkap untuk hisap rokok. Waktu Udin buka tingkap tu, ada bau yang sangat wangi yang Udin sendiri tak pernah bau. Bau wangi tu. Memang sedap lah bau tu. So, Udin pun tegur lah. Kalau macam ni, bau wangi aku nak letak dalam lori perfume ni pun sedap ni. Tiba-tiba, hilang terus bau tu. Jadi Udin macam, okay, tutup tingkap. Dia jalan macam biasa. Lepas dah 20 minit macam tu, tiba-tiba ada seekor lembu yang agak besar. Besar dia macam anak gajah tau, lintas jalan. Udin pun slowkan lori tu bagi laluan kan. Dalam beberapa minit kemudian, lembu yang sama melintas jalan tu lagi. Dekat sini Udin
dah rasa seram. Dia mula rasa meremang lah, tapi dia tak adalah fikir apa-apa. Dia terus je jalan. Tiba-tiba dia jalan ke depan lagi, ada lagi seekor lembu yang sama melintas lagi. So dia beranikan diri untuk buka lampu tinggi, nak suluh lampu tu dekat mata lembu tu tau. Tapi apa yang mengejutkan, selalunya kalau binatang waktu malam-malam kan, kita suluh mata dia, dia akan bagi reflection cahaya tau. Tapi lembu ni mata dia hitam, full hitam, macam zombie tau. Perasaan waktu tu memang takut gila. And Udin terus tarik langsir tingkap lori dia tu supaya dia tak dapat tengok kawasan dekat sekeliling dia. Waktu ni Udin cuma fokus kat depan mata dia je. Tiba-tiba atas bumbung lori dia ada sesuatu bunyi macam barang jatuh, macam benda yang jatuh lah. Agak kuat sampai bergegar lori tu. So dekat sini Udin terkejut gila. Dia terus tekan minyak untuk belah daripada kawasan situ. Fokus je kat depan kan. Tiba-tiba terdengar bunyi perempuan gelak dekat sebelah tingkap. Oh my god. So dia terus ambil phone, dia terus call kawan-kawan dia. Tiba-tiba line tak ada weh. Nak call pun tak boleh, nak WhatsApp pun tak boleh. So Udin dah tak tahu nak buat apa waktu ni. Udin bagi double signal untuk dia parking terus. Nak baca surah-surah pun Udin kata dia tak pandai. And nak buka YouTube pula line tak ada. So Udin ambil face mask, dia letak untuk tutup mata dia. Untuk dia tidur lah. Dia tak nak nampak apa-apa waktu ni. Siap dengan selimut semua lah. Tapi pejam mata pun tak jadi apa-apa. Sebab tak boleh nak lena lah tidur, teringat kan benda ni. Otak dia waktu tu memang fikir hantu je, tak ada fikir lain dah. So suasana malam tu sangat seram, sangat meremang bagi dia. Sampailah pagi. Sementara nak tunggu cerah kan, suasana cerah tu, macam-macam gangguan dia kena. Which is ketukan dekat lori. Dia dengar macam ada orang ketuk lori. Tapi dia buat tak tahu je lah malam tu. So dah sampai pagi, Udin terus gerak daripada situ. Dia nak pergi ke Negeri Sembilan terus. And dia siap-siap lah turun barang apa semua dari lori tu. And Udin pun on the way nak balik. So on the way nak balik tu, Udin ni singgah lah satu kedai ni tau. Kedai makan. And kedai makan tu dalam kampung. Kedai dia nak pergi ni dekat juga dengan tempat yang dia nak kena hantar barang. So waktu dia turun nak pergi beli makan tu, tiba-tiba ada orang masjid tu marah-marah dia. Sampai halau dia suruh balik. Waktu ni dia macam nak marah tapi tengah malu. Sebab orang pakcik tu dia halau dia ni di halayak ramai. Macam bising-bising. So semua orang memang tengah pandang si Udin ni. Waktu ni memang malu lah. Jadi dia pun terus naik lori untuk jalan balik. Tiba-tiba pakcik yang marah dekat Udin ni datang dekat dia and dia minta maaf. Lepas tu dia terus cakap, pakcik marah ni bukan sebab apa. Pasal Hang Mai bukan seorang. Ada orang teman Hang. So dia macam terdiam kejap sambil tengok pakcik ni kan. And then pakcik tu kata, sini air mineral, dia nak buat ubat. And then pakcik tu minta air mineral dekat Udin sebab dia nak buat ubat. So dia pun bagilah air mineral yang memang dah ada kat lori lah. Dia selalu bawa spare kat dalam lori kan. So pakcik tu tiba-tiba baca baca surah lah dalam air tu and suruh Udin ni minum. Lepas tu dia sembang-sembang dengan Udin semua. Baru dia suruh turun pergi beli nasi tu kat kedai dia. Sebab niat nak makan je kat kedai tu kan. Tapi disebabkan malu sangat pasal dia kena marah tadi. So dia kata dia bungkus je, tak jadi nak makan dekat situ. So dah settle apa semua dengan pakcik tu. Pakcik ni katalah balik ni pergi berubat. Takut jadi benda lain pula nanti. So start daripada situ, sejak dia kena gangguan ni, dia balik sampai je dekat rumah dia, badan dia demam, rasa letih sangat-sangat. Mula-mula dia ingatkan dia demam biasa-biasa je tau. Rupa-rupanya sampai 3 bulan dia demam. Memang lama gila. Sampai terpaksa dia berhenti kerja sebab cuti terlalu lama kan, 3 bulan. So dia makan ubat hospital, tak jadi apa-apa. Sampai kawan-kawan dia suruh dia ni pergi berubat kampung. Last kali dia pergi juga berubat kampung. And Alhamdulillah dah sihat sampai sekarang. Dan sejak pada ni lah dia macam trauma nak bawa lori jauh. Tapi Alhamdulillah dia dah dapat bawa lori dekat kawasan yang dekat-dekat dengan rumah dia. Wow, so tak sangka disebabkan satu pengalaman tu memberi impak yang sangat besar dekat Udin. Ujian lah kita katakan sampai tak boleh nak bawa lori 3 bulan kot. Korang rasa van jenazah apa yang lalu dekat situ tengah-tengah malam waktu tu? Dah laju. Siap bagi high beam 3 kali. Kan masyak benda tu ikut dia lah kan.
Seram. So korang tak sangka sampai habis video ni korang akan tengok muka saya macam bulan warna hitam tu. So untuk tengok kamar basuh ni korang tengok video yang kedua Stay tuned next video. Thank you kepada Udin sebab sudi berkongsi pengalaman ni dengan kita semua. Kamar pun selalu jugalah dengarkan orang-orang yang bawa lori tengah-tengah malam ni. Macam daripada Penang pergi ke KL, lepas tu daripada KL dia nak kena pergi ke Kelantan balik lah. Macam jauh-jauh perjalanan dia orang. So macam keris juga lah korang drive malam-malam ni, tak scary ke kan? Kadang-kadang ada satu jalan tu memang tak ada lampu langsung, dengan line tak ada. So this is one of them yang kongsi pengalaman dia orang bawa lori tengah-tengah malam. So scary. So pada korang yang mungkin bawa lori macam Udin juga, take care. Sentiasa baca doa, jangan lupa pasang surah-surah ke dalam lori korang tu, takut benda lain mengikut kan. So itu sajalah video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.